Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Jadi hari ini bersiaran langsung di bawah pokok angsana, pokok apa tu. Jadi berkenaan dengan isu yang viral sekarang ni pasal ada netizen yang nempelak Pak Imam Masjid Putrajaya berkenaan dengan video yang diviralkan, iaitu macam ada dua kasta pakcik yang sedang menunggu tidak dibenarkan masuk, sementara VIP yang lewat sampai dibenarkan masuk. Jadi stand saya, pendirian saya ialah kita jangan cepat melatah. Bukan apa, kita tidak boleh kita sebagai mentimun tak boleh lawan durian. Maksudnya pemerintah Umar, kerana kita ada pendekatan kita sendiri. Sebenarnya Ta'ala nak mengajak kita, di sebalik ilmu syariat ada ilmu hakikat. Itu maksud saya. Jadi bagi orang hakikat, apabila contohnya pakcik tadi, ataupun orang-orang yang berada berdekatan dengan pakcik, tidak dapat menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat, yang tentang viral video tu, tak apalah nak viral lah. Maksud saya, yang dah viral tu viral lah, nak rakam tu rakam lah. Nah, tapi make sure kamu tidak tertangkap. Tu maksud saya. Jadi mengikut ilmu hakikat, ia dimasukkan Jumaat itu, jemaah itu, jamak itu, himpun 7 lataib menjadi satu. Itu dimasukkan Jumaat. Bukan pada hari Jumaat itu saja. Itu dari segi syariat. Senang cerita macam inilah. Ramai kita ni yang tidak belajar ilmu hakikat, yang ditahu ilmu syariat. Semua orang tahu ilmu syariat, pasal jenuh di dalam TV, radio, hatta dalam masjid pun mengajar ilmu syariat. Tapi ilmu hakikat orang tak belajar. Malah orang mengatakan sesat, zindik, kafir. Tak. Jikalau orang belajar ilmu hakikat, dia tidak gaduh kalau kerajaan tu tutup masjid. Sebab dia solat di mana-mana pun memang dia solat dalam masjid. Dan dia tak gaduh kalau AJK masjid tutup masjid. Kenapa? Kerana dia boleh bersolat Jumaat di rumah. Dia boleh solat berjemaah, walaupun dia solat hakikatnya nampak seorang. Itu maksud saya. Jadi tidak payah kita kecoh-kecoh. Kalau orang duduk pada syariat totok, memanglah dia marah. Macam sekarang ramai yang marah masjid ditutup. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajar, dia bukan duduk di masjid, di rumah pun dia ada, di mana-mana pun dia ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku berserta barang di mana kamu berada. Wala ada gelap, wala ada cerah. Itu maksudnya. Tak perlu kita marah pada Pak Imam tu. Ni ada yang mengatakan, sejahir-jahir dia pun dia tahu bahawasanya salat Jumaat itu bukan di rumah, di masjid. Sebab dia berpegang pada syariat dah. Di sebenarnya Islam ni mudah, tapi kita sendiri buat payah. Sebab apa? Sebab kita nak mengaji. Jadi kita tengok satu jalan tu jam, ni perumpamaan lah. Kita tengok satu jalan tu jam, kita tahu di waktu peak hour
laluan di satu jalan tu jam, tapi kita tetap nak menggunakan kereta. Kita tidak mahu menggunakan motor. Sedangkan motor ni yang boleh cilok. Jadi apabila suatu masa dalam hidup kita ni kita ada terkepit, mana terkepit ni macam tadilah, nak solat Jumaat pun orang tak bagi. Sebab apa? Difahamkan kepada saya, nama sudah ada 300 orang. Maknanya yang berdaftar lah. Yang tak daftar pergi pun balik saja. Tu di salah satu sebuah masjid di kawasan yang dikelilingi oleh penjawat awam. Yang dia dikecohnya sebab masjid itu terletak di pusat pentadbiran kerajaan Malaysia di Putrajaya. Jadi bagi sesiapa yang hendak tahu bagaimana solat hakikat itu, di mana kita tidak dapat mengerjakan yang syariat, pergilah cari guru-guru dalam list Jabatan Mufti Negeri Sembilan tu. Dia ada Tok Guru Tarekat Muktabarah. Tanya dia, macam betul kata guru ada ataupun CD? Tanya dia, ya CD, betul ke ada apabila kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat ataupun masjid tutup, kita boleh, maknanya ada satu rukhsah lain yang mengatakan kita boleh solat walau di mana pun di dalam masjid. Tapi sebenarnya dari segi hakikatnya memanglah, kalau solat dalam masjid sekalipun secara zahir, kalau hati kita tidak berada dalam masjid, dari segi hakikatnya tidak sah solat tu. Walaupun kita solat dalam hutan, wajib kita bersolat dalam masjid. Jadi masukkan masjid tu masjid mana? Pergi belajar dengan senarai guru tu. Dia ada tarekat berdaftar tu, tanya dia. Pergi kepada seorang-seorang guru. Betul tak? Cikgu Mang kata ada. Maknanya kalau tidak boleh buat syariat, kita boleh buat kuat hakikat. Maksudnya solat di rumah tapi jemaah. Bagaimana nak cantumkan 77 lataib itu menjadi satu? Itu jemaah. Sebab pada kita ni ada ramai. Kita nampak kita seorang, tapi sebenarnya malaikat ramai. Jadi siapa yang jadi imam, siapa jadi bilal, siapa jadi makmum, siapa jadi tasyik. Ini kena belajar. Jangan marah tentu kali. Marah sebab kebodohan, kejahilan kita. Sebab kita tak nak belajar. Kalau boleh nak marah, kalau boleh patah marah sama lah ke kerajaan ni. Tak. Jadi kerajaan pun tak boleh nak salah dia. Mungkin dia tahu tapi dia tak nak cerita ke rakyat, ataupun dia memang tak tahu. Dia kena cerita lah. Kalau tak boleh buat di masjid, boleh buat di rumah. Dulu kita pernah dengar ustaz mengajar solat Jumaat ni kena orang yang makmum tu bermaftatin di satu tempat tu. Maknanya selagi tak cukup 40 orang yang hadir pada hari Jumaat tu, tak, Tok Siak tu, Tok Khatib tu kena pelanjut sikit khutbah tu biar cukup, biar sampai 40 orang. Tapi kita tengok dalam PKP pertama boleh solat Jumaat 12 ke 15 makmum. Maknanya ada kelonggaran di situ. Jadi hukum fiqh ni dia boleh berubah bergantung di atas situasi dan keadaan. Saya nak cerita bab hukum fiqh ni boleh berubah banyaklah. Suatu pendatang Algeria dak masuk ke Perancis. Dak kerajaan Perancis nak bagi makan daging lembu. Mahal. Last kali bagi daging babi. Tapi orang Perancis Islam tu, orang Algeria. Sekarang dia warga negara Perancis lah.
Dia tahu tu daging khinzir, tapi dia makan sekadar untuk tukar nyawa dia. Dan dari segi hukum fiqh asal makan babi itu haram. Tak. Tapi sebab bunuh diri, kalau tak makan tu ibarat bunuh diri. Jadi diharuskan pula makan sekadar, tak nak bagi nyawa hilang. Dah banyak lagi lah dari segi hukum fiqhnya. Contohnya orang-orang Kelantan yang balik berhari raya, dak kereta jam, dak tu dulu sebelum tersebarnya wabah ni, pandemik COVID-19 ni, sampai ada yang bersolat di tepi jalan kecemasan kaki lima. Sedangkan tu untuk yang kenderaan ambulan, jepam, polis. Tapi dia lentang dengan kereta, dia bersolat situ. Sebab apa? Sebab dia hanya reti syariat, dia tak reti hakikat. Sedangkan dalam ceramah Ustaz Azai dulu pun, dia ada cerita boleh solat di atas motor, sambil bawa motor, sambil bawa kenderaan pun boleh, kereta. Itu dari segi syariat. Tambah hakikat lagilah ada. Tapi orang rasa ialah yang tunggak-tunggik tu sebetul-betulnya solat. Sebab dia belajar solat syariat je. Dia tak belajar solat tarekat, solat hakikat, solat marifat, dia tak belajar. Kalau solat dengan hati tu macam mana? Kalau orang tak boleh bergerak, tak, mata dia kelip-kelipah, kata solat dengan mata. Tak, solat macam mana? Solat dengan mata, bagi syarat mata. Tak sudah dengan mata. Tak. Sedap ke solat dengan mata lagu tu? Tapi dia ajar lagu tu. Maknanya orang rupuh tak boleh bangkit berdiri ni, rukun 13 dia tetap di atas dia tu. Sedangkan diri mana yang dikatakan berdiri tegak tu? Diri ni ke? Diri jasad ni ke? Tak. Bagi yang boleh berdiri tegak tu, berdirilah. Tapi yang dikatakan sebenar-benar diri yang berdiri tegak macam orang alif tu, diri mana? Yang tu kena percaya. Pergi dulu dekat Jabatan Mufti Negeri Sembilan tu. Dia ada list nama tu guru tarekat tu, pergi tanya dia. Kata Cikgu Man ni kata ada solat hakikat. Kalau parak boleh guna. Ni parak lah ni. Berjalan jauh pun RNA tutup surau. Macam mana? Ramai yang solat di atas wakaf. Lepas tu dah solat, lepas tu mengepek pula. Kerajaan tutup macam ni. Kerajaan tutup untuk menjaga kemaslahatan ummah supaya wabak ni tak nak merepek. Dah tutup situ, tutup sini. Lalah sekali 19,000, 20,000. Tak berjaya juga. Jadi hamba malah lah pergi terlibat dalam bab-bab komen-komen dalam bab politik. Kalau cerita bab politik, ramai pula orang terkeduh hati pula situ. Jadi kita bukan ahli dunia, kita bukan ahli akhirat, kita ahli lah. Ahli dunia ni orang yang mencari kepentingan dunia, menggunakan agama mencari kepentingan dunia. Ahli akhirat ni dia nak solat masjid lah, sebab masjid ni dapat pahala besar. Kalau orang ahli lah macam kita, dia tak kira dah pahala tu. Dia kira Ta'ala, ahli lah, dia dengan Ta'ala je lah. Ilmu hakikat ni kita perlu tahu. Sebab ada satu masa kita akan terkepit, terkunci. Kita tak boleh buat syariat. Tapi solat tetap wajib. Macam mana kita nak lepas diri? Bagi contoh lah. Benda ni jarang orang cerita. Demo naik kapal terbang. Tak. Tiba-tiba kapal terbang tu, entah macam mana, hilang kawalan. Tak. Ataupun kapal laut ke, tersadar di sebuah kapal. Di sebuah pulau. Tersadar di sebuah pulau, kapal terbang, kapal laut tu lah. Yang menaik tu
Orang lain meninggal habis. Demo dengan seorang perempuan pula. Kalau demo masa tu orang tua, tak ada masalah. Masa tu demo kederak syawak tu ada lagi. Demo dengan dia. Demo dengan dia, nafsu tak ada. Tak. Malam-malam tidur, duduk junjung kain tu. Awil liku tu. Bagaimana demo nak lepas daripada zina tu. Tu kena belajar hakikat. Sedangkan situ Tok Kodi, saksi, wali, mahkamah syariah apa tak ada, dia semua pula. Macam mana nak buat? Nak ikut syariah tak boleh. Sebab tak ada orang lain, dia mengen dia je. Dia kena belajar ilmu hakikat. Islam ni bukan syariah saja, dia ada hakikat dia. Jangan ada kata hakikat tu sesat, syirik, zindik, kafir. Tak boleh lah macam tu. Apa jelas jadi gini? Jadi sebenarnya taklah nak ajak kita nampak kerajaan. Tapi tengok di sebalik kerajaan tu siapa? La fa'ilu illallah. Tidak berbuat di alam ini melainkan perbuatan taklah, af'al dia. Jangan henti dengan kerajaan. Macam juga wasing. Tak. Saya dapat info daripada ibu saya. Ibu saya dapat info daripada adik saya. Adik saya juris. Ini rumus lah. Mungkin betul, mungkin tidak. Sebab daripada mulut adik saya. Adik saya bagi tahu ke mak saya, dia kata penjawat awam, kalau tidak di waxing, nanti dicapai pada edah dia lah, tempoh dia. Satu masa sikit lagi, mungkin tahun depan ke bila ke. Maknanya contohnya guru-guru seramai 2,500 yang tidak mahu waxing. Di Johor 700 lebih dah, 779 berapa. Apabila PPIM tanya KJ, tanya KJ 2 kali. Dalam kabinet pun pihak pembakar bertanya pihak kerajaan, adakah waxing ni wajib? Dia kata tak wajib, sukarela. Tapi cuba tengok dari segi kawalan, undang-undang. Tak macam pasaraya. Pasaraya hak milik siapa? Owner pasaraya tu biasanya Chinese. Dia pun sendiri dia tak nak ambil risiko pasaraya ditutup, maka dia kata hanya 2 dos saja. Only 2 dos vaccinated can entry. Tak boleh masuk. Maknanya kalau 1 dos yang tak langsung tak boleh masuk. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah sikit lagi cikgu-cikgu yang mana yang tak vaksin tidak dibenarkan mengajar saya bersemuka, kena online. Jadi sampai bila nak online? Ya ni lah adik saya kata, sampai satu masa kerajaan ni dia akan buat keluar satu perkeliling atau satu arahan di mana pejabat awam dah masa 3 bulan kalau tak vaksin akan dibuang kerja. Ni rumus daripada khabar-khabar angin yang kuat daripada adik saya lah. Adik saya bagi tahu ibu saya. Dia juru X-ray di hospital kerajaan lah. Jadi moral of the story-nya daripada awal saya cerita tadi, kita mentimun ni tak boleh lawan durian. Sebab digolek pun kena, tak golek pun kena. Kira kita ikut je lah. Kalau nak mati tu tawakal je lah. Siapa masa sebab mati. Bukan sebab kalau tak vaksin pun kalau kena COVID, kalau dah sebab COVID tu siapa aja mati. Jadi tak sudah juga dengan tak vaksin kalau ikut dengan keadaan semasa ni. Jadi itulah yang saya nak bagi tahu. Saya rasa tak ada poin dah. Kalau ada poin semula pula lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.